Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara dan saudari sekalian. Bertemu kita lagi dalam forum perdana di mana pada hari ini kita akan membincangkan topik yang bertajuk amalan khurafat kematian dalam kalangan masyarakat Melayu. Pada hari ini kita berjemput seorang panel iaitu iaitu saudara Azizan. Jadi tanpa buang masa kita ke mukadimah bagaimana iaitu amalan khurafat merupakan cerita rekaan atau khayalan, ajaran dan juga pantang larang yang berkaitan dengan kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya persilakan saudara Farhan untuk menjelaskan lebih mendalam apa itu amalan khurafat dan juga amalan khurafat dalam kematian masyarakat Melayu. Assalamualaikum, saya Farhan Aziz dan sekarang saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang amalan khurafat dan khurafat dalam kematian masyarakat Melayu. Baiklah, jadi khurafat ialah kepercayaan karut atau tahyul yang diada-adakan berpandukan kepada perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian alam yang berlaku. Menurut JAKIM pada tahun 2008, ia menyatakan bahawa khurafat adalah sebagai cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran agama Islam. Jadi melalui takrif ini jelas bahawa khurafat adalah perbuatan syirik dan dosa besar lantaran ia merosakkan akidah kerana mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain. Mereka yang melakukan perbuatan khurafat wajib bertaubat kepada Allah SWT untuk menyelamatkan akidah daripada kekufuran. Firman Allah SWT yang bermaksud Allah tidak ampunkan dosa syirik sementara Dia memaafkan dosa-dosa yang lain. Maka sesiapa yang mempersekutukan syirik kepadanya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Surah Al-Nisa ayat 48. Jadi bagi khurafat dalam kematian pula, amalan ni sering dilakukan oleh sesetengah masyarakat kita sebagai contoh melalui di bawah si mati, iaitu si mayat akan diangkat dan semua ahli waris akan lalu di bawah bertujuan supaya ahli waris tidak lagi akan mengingati si mati. Perkara ini jelas menunjukkan masyarakat kita percaya di mana membuat perkara yang melibatkan si mati atau berkaitan dengan si mati akan memberi kesan yang baik kepada diri mereka sendiri. Seterusnya kita akan beralih kepada saudara Farouk dan saudara Azizan untuk menceritakan tentang amalan khurafat kematian yang berlaku dalam masyarakat kita. Terima kasih saudara Farhan atas penjelasan yang mendalam tentang amalan khurafat. Seterusnya kita akan ke sesi soal jawab. Jadi saya menjemput saudara Farouk untuk memberikan soalan kepada panel jemputan kita. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saudara Azizan, saya ada serba sedikit soalan berkaitan amalan khurafat terhadap kematian ataupun berkaitan kubur yang sering dilakukan oleh umat Islam selepas kematian. Okey, jadi saya ada soalan, iaitu soalan saya, apakah hukum menjirus air mawar pada tanah pusara? Kerana saya ada dengar bahawa menjirus air mawar ni merupakan perkara yang bid'ah ataupun perkara yang salah dan tiada dilakukan oleh sunnah kita iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Ustaz, apakah pandangan Ustaz terhadap menjirus air mawar pada tanah pusara? Sekian, terima kasih.
Okey, terima kasih kepada saudara kita Muhammad Farouk ya. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian. Okey. Bagi masyarakat kita yang gemar kewangian, satu amalan nenek moyang iaitu menggirus air mawar telah menjadi satu tradisi masyarakat kita turun temurun. Walau bagaimanapun, perbuatan itu dianggap makruh sebenarnya. Kerana apa? Kerana tidak ada keperluan pun untuk kita menggiruskan air mawar pada tanah kubur. Cukuplah kita dengan sekadar air bersih pun sudah memadai. Lagipun kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah niat kita untuk menggirus air di tanah pusara tersebut. Dalam Islam pun menggirus air pada kubur yang baru selesai dikebumikan adalah bertujuan untuk melembabkan tanah supaya tanahnya padat, dan ada di kalangan orang kita yang mengamalkan amalan menggirus air mawar tersebut untuk menyejukkan si mati. Dia orang percaya kalau jika kita buat perbuatan tersebut, maka si mati itu akan berasa sejuk sewaktu di dalam kubur. Jadi untuk menjawab soalan saudara Muhammad Farouk ni, perbuatan ini adalah dilakukan di atas apa niat kita sebenarnya. Kalau niat kita untuk menyejukkan si mati, perbuatan ini adalah merupakan satu perbuatan yang salah dan haram untuk dibuat. So kita kena tengok balik apa niat kita sebenarnya. Okey Ustaz, seterusnya apakah pandangan Ustaz terhadap sesetengah masyarakat Melayu Islam kita yang membina sesuatu di atas kubur? Salah satu contohnya adalah batu nisan. Sebab saya sendiri mendapati bahawa ada sesetengah tempat di tanah kuburan mempunyai batu nisan bukan sahaja berwarna putih, tetapi pelbagai warna, macam kali hijau, kuning, biru, serta ada tempat duduk. Jadi apakah pandangan Ustaz terhadap membina sesuatu di atas kubur? Okey, terima kasih di atas soalan tersebut. Soalan ini pun agak menarik ya, kerana kita tengok hampir semua kubur di tanah Melayu ni, di Malaysia ni mempunyai binaan lah, seperti yang macam mana saudara Farouk tadi cakap. Okey, bila kita tengok trend zaman sekarang ni, trend yang terlalu bermewah-mewah sehingga kubur pun mereka menjadikan simbol status kekayaan seseorang. Ini memang kerap berlaku di negara kita, dan nampaknya trend ini semakin lama semakin hebatlah dengan bindaan-bindaan mewah dijadikan penghias kubur. Siap ada yang membina tempat duduk khas untuk saudara mara yang datang untuk melawat. Dan ada juga yang membina monumen serta macam lagi lah bentuk yang sebenarnya tidak perlu pun dan perlu diruntuhkan jika ada. Perlu dijelaskanlah sekali lagi, adalah menjadi kesalahan binaan ini dibina dan hukumnya adalah haram di dalam agama Islam. Okey Ustaz, seterusnya soalan saya berkaitan kubur juga. Apakah pandangan Ustaz ataupun penjelasan yang bakal diberikan oleh Ustaz tentang masyarakat Melayu kita membina pagar di keliling kubur seseorang? Contohnya jika ada salah seorang ahli keluarga mereka meninggal, dia membina pagar untuk membina pagar untuk di keliling kubur si mati. Apa pandangan Ustaz? Maksudnya kubur si mati itu di tengah dan kelilingnya dipagarkan ya? Ya betul. Dia bukan satu kawasan tanah kuburan tu ada pagar. Itu biasa. Tetapi ini setiap lubang kubur ada pagar dia sendiri. Macam mana pandangan Ustaz? Okey, untuk membina pagar untuk kubur si mati, perkara ini sememangnya dilarang.
dilarang sama sekali untuk siapa pun membina pagar untuk kawasan kubur, sebuah kubur ya. Okey, kerana status kawasan kubur adalah tanah wakaf. Jadi bila kita membina pagar, kita sebenarnya telah mengambil hak orang lain untuk disemadikan di kawasan tersebut serta menyempitkan lagi ruang yang boleh digunakan pada masa hadapan. So perkara ini sangat-sangatlah dilarang untuk waris membuat pagar keliling kubur si mati tersebut. Okey Ustaz, seterusnya soalan saya, apakah pandangan Ustaz juga terhadap simbol ataupun keluarga si mati meletakkan simbol darjat pada kubur si mati? Contohnya sekarang terlalu banyak trend orang menanam pokok apa saya tak pasti, tapi sekarang ni menjadi trend meletakkan pokok di atas kubur. Adakah itu merupakan simbol darjat terhadap kubur si mati ataupun kemudahan ahli keluarga untuk datang ke kubur tanpa memikirkan bahawa kubur itu adalah kubur orang lain. Contoh ada letak simbol polis, merupakan salah seorang anggota polis yang telah meninggal dunia. Jadi apakah pandangan Ustaz terhadap meletakkan simbol darjat pada kubur? Okey, meletakkan simbol darjat pada kubur ya. Okey, zaman sekarang ni adalah zaman orang yang berjawatan. Jadi ramai orang mahu yang memperingati si mati itu dengan satu cara penghormatan terakhir iaitu meletakkan simbol darjat seseorang pada kubur. Yalah zaman sekarang ni ada datuk, ada datin, ada tentera, ada pegawai polis. So waris ni ingin orang kenal kubur tersebut adalah kubur seorang pegawai polis, seorang pegawai tentera. Contoh kita ambil seorang pesara tentera, diletakkan simbol angkatan tenteranya pada kuburnya, ataupun seorang guru dihiaskan kuburnya dengan slogan yang mencerminkan kerjanya sebelum meninggal. Dan perkara ini juga dilarang ya, dilarang sama sekali untuk kita buat. Pada jika kita pergi ke Arab Saudi lah contohnya kan, di Arab Saudi tiada tanda pun untuk kubur si mati. Yang ada tanda cuma tandakan yang kawasan itu ada kubur. So kalau kita letakkan darjat, simbol darjat pada kubur, ini adalah sangat-sangat yang tak diajarkan oleh Islam kepada kita. So ini adalah antara perkara yang dilarang sama sekali untuk dilakukan. Okey Ustaz, soalan terakhir untuk Ustaz. Macam mana pula pandangan Ustaz terhadap ahli keluarga kita yang masih belum meninggal dunia tetapi ada sesetengah ahli keluarga kita telah menempah ruangan kubur lebih awal untuk kegunaan keluarga. Contohnya ahli keluarga tersebut telah kehilangan nenda ataupun suaminya. Jadi ahli keluarga tersebut telah menempah ataupun orang kata Englishnya booking untuk bersebelahan. Jadi macam mana pandangan Ustaz terhadap menempah ruangan kubur ni? Sedangkan kita umat Islam tak tahu bila ajal. Tapi yang pasti kematian adalah sebuah kepastian dan juga rahsia Allah untuk kita semua. Okey, untuk soalan ini iaitu menempah ruangan kubur lebih awal untuk kegunaan keluarga ya. Okey, ini adalah menjadi satu kesalahan sekiranya seseorang itu menempah ruang kubur yang dirasakan perlu sebagai kawasan untuk dia dan keluarganya sahaja. Sebab apa? Sebab seperti yang saya jawab tadi, yang saya katakan tadi, kawasan tanah perkuburan ini sebenarnya kebiasaannya adalah tanah wakaf yang terbuka kepada siapa saja untuk dikebumikan tanpa mengambil kira faktor hak ataupun sudah membayar wang deposit ataupun booking lah macam saudara kita cakap tadi kan. So perkara ini adalah dilarang. Sebab apa? Sebab tanah perkuburan adalah tanah wakaf. Siapa kita untuk mengambil hak orang lain? So saya harap menjawablah
soalan saudara Farouk untuk soalan menempah ruangan kubur lebih awal ni. Hukumnya adalah salah. Okey, Ustaz, terima kasih Ustaz. Setakat ni itu saja soalan saya dan telah pun menjawab tentang kecelaruan yang ada terhadap saya seperti amalan-amalan khurafat. Kita orang Melayu tak lari daripada kematian, juga tak lari daripada melakukan khurafat. Jadi setakat itu soalan saya untuk Ustaz. Alhamdulillah semuanya cerah dan semuanya jelas diterangkan oleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sekian daripada saya. Sama. Terima kasih saudara Farouk dan juga panel jemputan kita iaitu saudara Azizan. Saya berharap saudara-saudari sekalian boleh mendapat sedikit pengetahuan tentang amalan khurafat dalam kematian masyarakat Melayu kita, dan juga saya harap dapat mengambil iktibar tentang amalan khurafat ini. Dan menurut Al-Mu'jam Al-Wasit juz 1 hal 237 menyatakan khurafat sebagai cerita-cerita yang mempersonakan yang dicampur adukkan dengan perkara dusta. Menurut Kamus Al-Munjid fi Al-Lughati wa Al-I'lam menceritakan Al-Khurafat, jamaknya khurafat ialah sebarang cerita yang sebenar-benar dusta. So dapat disimpulkan bahawa khurafat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, patang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan taklif di atas, khurafat merangkumi cerita dengan perbuatan yang direka dan bersifat karut dan dusta. Amalan bercampur dengan unsur khurafat amat jelas yang kita tahu bertentangan dengan ajaran Islam. Ia boleh menyebabkan amalan tertolak berdasarkan rujukan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks masa, wujudnya pelbagai ajaran yang didakwa mengikut syariat sedangkan hakikat sebenarnya bercampur aduk. Muzakarah telah menjadi penanda aras dan rujukan kepada perwataan fatwa di peringkat negeri dalam membersihkan elemen khurafat dalam pengamalan masyarakat Islam di Malaysia. Dapat diringkaskan bahawa unsur khurafat dalam pengamalan kumpulan tertentu adalah faktor utama kepada pengharaman ajaran tersebut. Dan terdapat pelbagai amalan khurafat dan kepercayaan salah yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Malaysia yang tiada asasnya dari sudut rujukan dan juga nasyarak. Saya rasa itu saja forum kita pada hari ini. Saya berharap saudara-saudari dapat mempolis sebanyak mana ilmu yang dapat dan juga dapat menjauhkan kita daripada unsur amalan khurafat ini pada masa hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.